Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Aristokrat akan membentangkan berkaitan analisis video kepelbagaian etnik. Kepelbagaian etnik merujuk kepada variasi yang dibawakan oleh kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Kepelbagaian etnik juga memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi antara satu sama lain. Seperti mana yang kita ketahui, negara kita juga merupakan salah satu negara yang mempunyai kepelbagaian etnik. Hal ini kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi. Kepelbagaian dan perbezaan yang dibawa oleh setiap etnik tersebut akan menjadi asas kepada kesatuan yang erat. Objektif kajian kita pada hari ini ialah yang pertama, untuk mengkaji persamaan tema dalam setiap video sumber. Seterusnya, untuk mengenal pasti tahap kepelbagaian etnik di negara kita. Dan objektif yang terakhir ialah untuk menguraikan kebaikan yang diperoleh apabila wujudnya kepelbagaian dalam etnik. Metodologi merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Dalam kajian kami pada hari ini, kami telah menggunakan data sekunder, iaitu data yang telah dikumpul oleh pengkaji lain yang pada awalnya dikumpul untuk tujuan lain tetapi sesuai digunakan bagi menjawab persoalan kajian yang sedang dilaksanakan. Data sekunder yang kami gunakan dalam kajian ini ialah merujuk kepada video sumber yang diambil daripada YouTube. Selain itu juga kami telah menggunakan kaedah penganalisan kualitatif, di mana penganalisan kualitatif ini digunakan bagi menganalisis tema dalam setiap video sumber tersebut. Pengenalan video sumber. Terdapat 5 video sumber yang telah kami pilih, di mana setiap seorang daripada ahli kumpulan kami telah memilih satu video daripada YouTube yang berkaitan dengan kepelbagaian etnik di Malaysia. Melalui video sumber yang telah kami pilih, terdapat pelbagai persamaan tema yang diperolehi. Dan 3 tema utama yang telah kami pilih iaitu yang pertama, bahasa sebagai alat perpaduan, yang kedua, integrasi antara kaum dan yang ketiga adalah persefahaman atau toleransi antara kaum. Seterusnya adalah analisis kandungan video. Tema pertama yang kami dapat perolehi daripada ke-5 video adalah bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan. Bahasa sebagai alat pembentukan identiti nasional atau alat penyatuan kaum di Malaysia mengikut Muhammad Razi 2009. Bahasa merupakan satu alat perpaduan kebangsaan dan alat komunikasi pelbagai kumpulan etnik, dialek serta bahasa. Bahasa Melayu merupakan satu aset terpenting negara dalam membina perpaduan kelompok berbeza etnik. Tema pertama ini boleh dijumpai dalam video pertama, iaitu Janji Kita Tahu. Ketika pada sesama mereka menggunakan bahasa Melayu saja. Ini sangat membantu dalam komunikasi yang besar. Mereka tidak perlu menggunakan bahasa ibunda mereka walaupun ianya lebih mudah. Dalam video ini menunjukkan seterusnya, dalam tema ini juga ditunjukkan apabila setiap watak dalam video tersebut mempunyai bahasa ibunda masing-masing, tetapi mereka hanya menggunakannya dengan ahli keluarga mereka. Apabila berada dengan individu lain, mereka bertutur dalam bahasa Malaysia. Ini adalah sangat penting untuk mengelakkan berlakunya sebarang salah faham apabila individu daripada kaum lain mula berasa tertanya-tanya dan curiga dengan inti-pati percakapan mereka. Selain itu, Kumari dan Sumai juga yang merupakan watak dalam video tersebut tidak bertutur dalam bahasa Malaysia dengan tata bahasa yang betul, namun mereka masih mencuba untuk bertutur dalam bahasa Malaysia dengan rakan-rakan mereka. Situasi ini menggambarkan kesedaran mereka dalam kepentingan bahasa Malaysia apabila bertutur dengan individu daripada kaum yang lain. Ini juga menggambarkan kesantunan bahasa. Bagi video seterusnya, video ini pula memaparkan tema pertama dengan menunjukkan sekumpulan pelajar berbangsa Cina yang menerima kemasukan pelajar baru dalam kelas mereka. Dalam kelas mereka walaupun majoriti berbangsa Cina, bahasa Malaysia masih digunakan sebagai bahasa perantaraan. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa sensitiviti kaum lain yang tinggi terhadap kaum yang tidak bertutur dalam bahasa yang sama dalam bahasa ibunda mereka. Dalam konteks video ini ialah bahasa Cina. Namun video ini juga menunjukkan kumpulan pelajar tersebut yang menggunakan bahasa ibunda mereka ketika berada dengan bangsa lain dalam kawasan yang sama atau di luar kelas. Tindakan ini juga berpotensi untuk menimbulkan salah faham dan perasaan. Video seterusnya, perpaduan kita menunjukkan tema ini dengan menunjukkan kesan apabila kita tidak menggunakan bahasa pengantar dalam kalangan masyarakat. Salah seorang watak dalam video ini yang merupakan seorang perempuan berbangsa Cina telah menggunakan bahasa ibundanya untuk menghina dan bercakap di belakang kawannya. Tindakan ini adalah sangat tidak beretika dan boleh membawa kepada pergaduhan dan perpecahan. Dan seterusnya, video kepelbagaian etnik. Dalam video ini menunjukkan komunikasi antara sekumpulan individu yang lebih mudah dan efektif menggunakan satu bahasa pengantar. Bahasa Malaysia sebagai pengantar juga membolehkan individu daripada pelbagai etnik untuk mendekati dan memahami etnik lain. Persefahaman yang wujud hasil daripada penggunaan bahasa Malaysia sebagai jambatan penghubung akan mewujudkan satu masyarakat yang saling betul langsung dan hidup dalam keadaan harmoni.
Tema 2 adalah integrasi kaum. Integrasi merupakan penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza lalu menjadi satu entiti yang terikat oleh nilai serta kepentingan bersama. Integrasi ini berperanan untuk menyatupadukan pelbagai kelompok rakyat dalam masyarakat melalui identiti bersama kerana perpaduan rakyat menjadi teras kepada kemerdekaan negara yang berdaulat. Integrasi kaum yang kami perolehi daripada video sumber adalah menghormati perbezaan agama dan budaya daripada etnik yang berbeza, menyebabkan wujudnya kesefahaman antara satu sama lain di Malaysia. Contohnya, di dalam video sumber tersebut, orang Cina mengikuti cara makan orang Melayu dengan menggunakan tangan untuk makan. Seterusnya adalah nilai kasih sayang dan semangat kekeluargaan antara kaum akan mewujudkan satu hubungan masyarakat yang harmoni. Pengambilan anak angkat, contohnya pengambilan anak angkat yang berbeza kaum menjadi contoh yang baik untuk mewujudkan kasih sayang antara satu sama lain. Kita dapat lihat melalui video sumber tersebut, pemakaian baju masyarakat India yang dinamakan kurta telah dipakai oleh masyarakat berbangsa Cina. Perpaduan kaum di Malaysia, perpaduan kaum direalisasikan dengan wujudnya pencampuran pelbagai etnik melalui sistem pendidikan. Kita dapat lihat kepelbagaian kaum di satu sekolah dapat memupuk perpaduan dari kecil lagi. Contohnya, pemakaian baju sekolah pelajar Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain ni diselaraskan supaya tiada wujudnya perbezaan antara kaum tersebut. Jadi yang terakhir, sikap keterbukaan antara kepelbagaian etnik ni dapat menyemai semangat perpaduan kaum di Malaysia. Baiklah, untuk tema seterusnya yang berjaya dijumpai dalam kelima-lima video yang telah kami analisis adalah tema persefahaman dan toleransi antara masyarakat majmuk Malaysia. Okey, baiklah, untuk video sumber yang pertama iaitu daripada video perpaduan kita, filem hubungan etnik. Persefahaman antara pelbagai kaum akan menyebabkan kita tidak akan menyentuh sensitiviti kaum lain dan bersikap lebih terbuka dalam meraihkan perbezaan kaum. Okey, dalam video ini terdapat satu adegan di mana seorang pelajar Cina menggelar seorang pelajar India lain dengan nama panggilan yang sensitif iaitu keling bagi masyarakat India. Jadi, apabila wujudnya persefahaman, perkara sebegini tidak akan berlaku kerana kita menyedari sensitiviti kaum lain dan berusaha untuk menjaga batas kita dalam komunikasi dan juga pergaulan. Sikap lebih terbuka dalam menerima budaya bangsa lain akan menyebabkan hubungan dan interaksi antara kaum menjadi lebih harmoni. Baiklah, untuk video sumber seterusnya iaitu video Encounter Ethnic Relations. Di dalam video ini terdapat tema persefahaman dan toleransi juga, cuma uraiannya adalah sikap menghormati budaya bangsa lain akan menyebabkan persefahaman dapat dipupuk dengan lebih ampuh dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam salah satu babak yang dipaparkan dalam video ini, terdapat satu adegan di mana sekumpulan pelajar Cina ni tidak dapat menerima budaya yang diamalkan oleh pelajar Melayu iaitu budaya makan dengan tangan dan juga menjaga batas pergaulan. Sedikit sebanyak, mereka tidak mengenali budaya yang diamalkan oleh rakan kelas mereka sendiri dan menyebabkan mereka prejudis terhadapnya dan menyebabkan mereka tidak ingin bergaul dengan pelajar Melayu tersebut. Okay. Komunikasi yang baik akan terjalin antara variasi bangsa apabila adanya sikap toleransi sesama kita. Dalam babak ini, terdapat sekumpulan pelajar Cina yang sama yang menolak untuk membentuk satu kumpulan bersama pelajar Melayu tersebut kerana alasan mereka adalah masalah komunikasi. Untuk video seterusnya, video sumber saya seterusnya iaitu kepelbagaian kaum di Malaysia. Antara intipati yang terdapat dalam video tersebut adalah apabila masyarakat lebih mengenali keunikan pelbagai budaya, malah agama di Malaysia, mereka akan lebih memahami budaya masing-masing lantas memupuk perpaduan kaum. Nilai yang dinyatakan sematan tadi dapat dilihat dalam kalangan pembentang video yang terdiri daripada berbagai bangsa dan juga budaya berupaya bercerita tentang agama, pengamalan budaya bangsa lain. Kerjasama antara kaum akan berupaya mengelakkan persengketaan kaum kerana wujudnya persefahaman kaum. Maka insiden yang tidak diingini seperti 13 Mei 1969 tidak akan berulang lagi. Ini membuktikan bahawa perbezaan antara budaya bukanlah halangan kepada perpaduan. Dalam untuk video sumber saya yang seterusnya iaitu 5 Sekawan filem Ibu Bali. Antara mesej yang disampaikan dalam video tersebut adalah semangat kekeluargaan antara kaum yang berbeza sebenarnya dapat dipupuk jika ada persefahaman dan sikap tidak prejudis sama kaum. Babak ini dapat dilihat dalam adegan makan malam di rumah Kumari di mana adik angkat Kumari iaitu Chong tidak kekok untuk makan dengan tangan walaupun beliau berbangsa Cina yang menggambarkan makan menggunakan chopstick. Jadi di sini menunjukkan murninya budaya kita yang berbeza tidak menghalang kepada semangat kekeluargaan.
Seterusnya, apabila kita lebih bersifat terbuka dan menerima perbezaan, kita tidak akan berfikiran negatif dan stereotip antara satu sama lain. Ini dapat dilihat dalam babak di mana Kumari menuduh adik angkatnya, sedangkan adik angkatnya tidak melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh Kumari. Okey. Apa yang utama dalam video ini adalah nilai kekeluargaan dalam kalangan masyarakat Malaysia perlu dipupuk supaya dapat bertolak ansur dan lebih memahami antara satu sama lain. Baiklah, untuk video sumber yang seterusnya iaitu janji kita tahu, tolak ansur antara masyarakat majmuk akan menyebabkan isu-isu kecil yang akan mengganggu gugat perpaduan tidak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan babak mesej ini ditunjukkan dalam babak di mana sekumpulan rakan terdiri daripada Cina, Melayu dan juga India bergurau dengan nama panggilan yang berbeza, namun masing-masing tidak ambil kisah sebab mereka faham itu adalah gurauan dan gurauan tersebut tidak melampaui batas. Seterusnya, persefahaman antar kaum menyebabkan masyarakat lebih menghormati antara satu sama lain dan menghargai sesama mereka. Mesej ini dapat dilihat dalam babak-babak terakhir video ini di mana rakan-rakan Cina, India, Melayu tadi bercerita pengalaman manis mereka bersama bangsa lain. Ini menunjukkan perbezaan identiti bangsa tidak menghalang kepada persefahaman dan toleransi antara masyarakat majmuk Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perbincangan berkaitan dengan kajian. Yang pertama, hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur masyarakat. Hubungan etnik mencerminkan sifat sesuatu struktur sosial masyarakat, keadaan sosial dan ikatan sosial keseluruhan dalam masyarakat. Memberi pemahaman mengenai darjah pluralisme sosial dan kebudayaan serta punca konflik. Terdapat 3 tema dikenal pasti dalam 5 video sumber yang telah ditonton. Persefahaman dan toleransi antara masyarakat majmuk Malaysia, bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan dan integrasi antara kaum. Ketiga-tiga tema ini merupakan perkara yang penting yang perlu dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang mempunyai persefahaman dan semangat perpaduan yang tinggi. Tema pertama ialah bahasa sebagai alat perpaduan. Menurut Asma Haji Omar tahun 1979, bahasa Melayu salah satu unsur terpenting dari segi penyatuan bangsa dan budaya masyarakat berbilang keturunan. Bahasa Melayu membentuk sifat baharu yang bertonggakkan persefahaman dan persaudaraan senegara sehingga terbentuknya bangsa Melayu moden. Bahasa Melayu yang digunakan dalam sistem pendidikan negara dan digunakan dalam konteks formal dan tidak formal boleh menghakiskan etnisism. Bahasa Melayu telah mengelakkan salah faham, prejudis dan persepsi negatif dalam masyarakat majmuk apabila bahasa itu menjadi alat perhubungan antara penduduk dari pelbagai daerah, negeri dan wilayah. Pergaulan berkesan memerlukan bahasa yang mudah difahami, dikuasai oleh kebanyakan rakyat, praktis dan bahasa yang mampu mengungkapkan emosi dan fikiran dengan berkesan. Seterusnya, perbincangan bagi tema 2 iaitu integrasi antara kaum. Integrasi adalah usaha perpaduan yang membolehkan semua terus hidup berbeza walau pada tahap negara, iaitu peringkat nasional. Melalui asas integrasi, pelbagai kaum boleh hidup dengan cara berbeza. Membentuk masyarakat yang berintegrasi dalam ikatan yang unggul merupakan cabaran kepada negara. Pelbagai aspek mudah dieksploitasi oleh pihak tertentu menjadikan isu etnik sebagai alat membakar semangat perkauman. Serta pemuafakatan dan perpaduan etnik adalah prasyarat utama untuk kestabilan politik dan kesejahteraan sosial. Seterusnya bagi tema 3 iaitu persefahaman dan toleransi antara masyarakat majmuk Malaysia. Persefahaman perlu wujud dalam sebuah masyarakat agar tidak berlakunya prasangka dan salah faham dalam menjalinkan hubungan sosial. Masyarakat yang saling memahami akan mewujudkan suasana harmoni dalam menjalankan tanggungjawab negara dan saling nasihat menasihati. Masyarakat juga saling memahami dan menghormati konsep agama dan budaya masing-masing. Hal ini sangat penting agar prasangka perkauman dan permusuhan tidak berlaku dalam masyarakat pelbagai etnik. Baiklah, kesimpulannya, kesemua tema yang telah dibincangkan jelas memberikan gambaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kepelbagaian etnik. Antara kebaikannya adalah yang pertama, kepelbagaian etnik dapat membantu kita dalam mempelajari dan mengenali bahasa-bahasa baru serta kita dapat memanfaatkan bahasa-bahasa baru ini dalam kehidupan seharian. Yang kedua, kepelbagaian etnik juga mampu mewujudkan perkongsian budaya yang akan menghasilkan satu medium terbaik untuk kita lebih mengenali dan menghormati budaya kaum lain. Dan yang terakhir, dengan adanya kepelbagaian dalam etnik, kita mampu menyemai sifat saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain bagi memastikan kesejahteraan bersama. Jadi itu saja daripada kumpulan aristokrat. Sekian, terima kasih.